betul tak? Terima kasih, Speaker. Terima kasih, Muhammad Menteri. Berkenaan dengan sekolah agama rakyat tadi, Muhammad dah menyebut tentang permohonan perlu dibuat kepada pihak kementerian untuk menjadikan sekolah agama rakyat ini terlibat ataupun diiktiraf sebagai sekolah agama bantuan khas kerajaan, bantuan kerajaan SABK. Tapi masalah yang berlaku adalah sebahagian daripada sekolah-sekolah ini adalah sekolah-sekolah yang memang diwakafkan untuk tujuan pembelajaran agama yang berdasarkan kepada silibus ataupun berasaskan kepada silibus yang tersendiri. Apabila berlaku perbincangan dengan pihak kementerian, ada syarat-syarat yang dikenakan oleh pihak kementerian, termasuklah silibus ini mestilah berasaskan kepada yang ditentukan oleh pihak kementerian sendiri. Maka sudah tentulah pihak lembaga pengarang atau pihak lembaga sekolah tersebut tidak boleh meluluskan permohonan untuk terlibat sebagai sekolah agama dan mereka hilang banyak, termasuklah wakaf-wakaf yang memang atas lembaga yang mensyaratkan supaya silibusnya adalah silibus daripada agama dan sebagainya. Terima kasih. Saya ingin minta penjelasan. Ini seperti yang Muhammad Sri Gading mengatakan, apabila sesuatu estate itu dibangunkan, sekolah-sekolah tani pun terus terlibat. Adakah kerajaan ataupun kementerian mempunyai pengajian mengenai semua sekolah-sekolah Tamil yang dipindah ataupun ditutup akibat pembangunan estate-estate, dan adakah pengajian dibuat untuk ditempatkan sekolah-sekolah ini di lain-lain tempat di mana ada penduduk-penduduk India yang ingin menghantar anak-anak mereka sekolah Tamil? Contohnya di sekolah Simpang 5 di Kelang, di mana jumlah murid di sekolah tersebut adalah lebih dari 2,000, sehingga semua faedah-faedah tidak cukup di sekolah itu. Jadi adakah satu rancangan yang penuh untuk semua sekolah-sekolah Tamil, sebab angka murid telah meningkat tetapi jumlah sekolah-sekolah Tamil itu telah turun dari 800 lebih dahulu ke 523 sekarang. Apakah plan atau rancangan yang sedia ada? Terima kasih. Sebentar untuk kementerian pelajaran dia akan habiskan masa sehingga jam 1 tengah hari ini, kita ada 9 jam sehari untuk perbahasan dan ada 9 kementerian yang harus kita selesaikan untuk jangka waktu 3 hari yang ditentukan bagi jawapan-jawapan pada peringkat dasar. Jadi kalau kita sama-sama imbangi, sama ada untuk menyoal perkara-perkara baru ataupun mendengar perkara-perkara yang telah pun diutarakan sebelum ini. Itu saya dengarkan pada Yang Hormat untuk peneliti sendiri. Terima kasih. Berkaitan dengan perkara yang dibangkitkan oleh Dr. Intan, baru-baru ini di ucapan oleh Bayan Baru mengatakan desakan beliau bahawa sekolah-sekolah Tamil, sekolah-sekolah Cina dan sekolah-sekolah agama patut ditutup atau dihapuskan, dan katakan murid-murid yang dikeluarkan dari sekolah-sekolah itulah murid-murid yang ekstremis. Apakah pendirian kerajaan mengenai perkara ini? Dan spesifik saya ada tanya mengenai pembinaan sekolah. Nampaknya sekolah-sekolah Tamil dan Cina, saya dalam perbahasan kali ini saya telah dengan spesifik mengatakan berapakah niat kerajaan untuk membina sekolah-sekolah tersebut. Jawapan dengan respect kepada yang amat berhormat adalah wishy-washy, mengatakan neither here nor there, no commitment on part of the government. Apakah pendirian mengenai perkara ini? No, nothing, no specific, honestly. Dia kata saya akan membuat penyelidikan, saya akan dapat dari NGO, dari pegawai pendidikan, tetapi dengan spesifik. Yang itulah yang kita mengelurkan bila semasa berdebat. Bukankah itu perlu satu jawapan yang tertentu? Apa yang kata Yang Hormat? Saya fikir biar saya jelaskan dulu. Yang pertama ini soal sekolah agama rakyat yang diwakafkan. Ini kena rujuk pada soal fatwa lah. Mungkin di sana pun mungkin faham sama ada sekolah ini boleh menerima apa-apa bantuan selain daripada itu syarat wakaf tu apa dia. Tetapi macam mana yang saya dah sebutkan tadi, walaupun mereka ni sekolah sendiri, kita ada bantuan secara ad hoc
yang nilai pun boleh tahan besar juga. Tetapi kalau mereka nakkan dapat bantuan penuh sebagai sekolah agama, bantuan kerajaan, maka mau tidak mau pihak mereka yang memulakan sekolah itu kena meneliti balik adakah caranya mereka boleh menyesuaikan dengan kehendak kementerian. Kalau dia kata dia ada silibus kurikulum universiti tapi itu tidak secocok dengan apa yang dikehendaki, mungkin sukarlah bagi kita untuk memberikan apa-apa bantuan dalam bentuk SABK. Boleh bantu tapi secara ad hoc. Tapi kalau tak kekal, maka mau tidak mau dia buat pengubahsuaian. Saya tak fikir kurikulum mereka itu jauh sangat beda daripada apa yang kita ajar di sekolah-sekolah kita. Matlamatnya sama. Mungkin ada tambahan bahasa Arab ke lebih ke Nahu dan sebagainya, itu mungkin kita boleh kaji. Saya percaya kalau ada minat untuk kita meneliti perkara ini, saya boleh mengkaji semula kedudukannya. Soal maksudnya ada dua pihak kementerian bersedia untuk pengekalan terhadap saya tidak kata begitu, tapi kita boleh teliti balik sama ada dia punya kurikulum tu tak bercanggah dengan apa kehendak kementerian yang sedia ada, sama ada kita boleh mengubah suai. Tapi yang penting adalah soal sistem pendidikan agama itu tidaklah tidak tersekat dan terhalang. Sebab itu dasar kerjaan pusat ialah untuk memberikan bantuan. Cuma kerana mereka ni ditaja oleh swasta, mungkin oleh pimpinan Islam di kampung ataupun di mukim itu dan sebagainya, itu adalah usaha yang kita amat hargai. Cuma bantuan tu hanya boleh dibagi dalam bentuk yang agak lebih kekal kalau mereka menyusun semula ikut cara kita. Saya tidak lihat ada berbeza sangat. Di banyak pihak yang sudah terima kehendak kita, mereka boleh menyesuaikan keadaan itu. Saya tak fikir bercanggah dengan kehendak dan tujuan asal sekolah itu dibangunkan. Tuan itu biar saya jelaskan dia melibatkan ada 161 buah sekolah. Menteri nak jawab dulu, Muhammad. Tan Sri, berkaitan dengan isu yang sama. Tan Sri sikit. Saya nak tanya Tan Sri, sekolah Bandar Baru.